saya bangun untuk menyokong binaan undang-undang perlembagaan ini dan mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa pilihan khas dan juga peranan Santubong dalam menyelenggarakan dan mempercepatkan proses ini. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa binaan ini dan undang-undang anti lompat atau bertukar parti, anti hopping law ini merupakan di antara perkara pokok dalam yang dimeterai dalam memorandum persefahaman Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan kita telah tetapkan bahawa kalau tidak dibentangkan di Parlimen, kita anggap memorandum persefahaman itu terbatal. Jadi saya ucap tahniah kepada Perdana Menteri kerana menunaikan janji dan seperti mana dimeterai. Isu ini yang betul bukan sahaja isu perlembagaan, tetapi isu moral. Saya sebut soal integrity. Jadi kita dalam perbahasan jangan tinggalkan ini. Ini bukan soal technicalities of the law, tetapi gambaran tentang politics and politicians seperti Haman Khan ungkapkan, becoming uncharismatic low moral profession. Dan uncharismatic low moral profession itu di antara lain kerana tidak boleh dipercayai lagi janji mereka kepada puluhan atau ratusan ribu dan jutaan rakyat. Boleh saya mencelah? Terima kasih Yang Berhormat Protection. Betul ke tidak Yang Berhormat Protection, selepas pilihan raya 2008 kalau saya tidak silap, bahawa pernah masa itu Barisan Nasional kalah di beberapa negeri dan banyak kehilangan kursi-kursi juga di peringkat parlimen. Saya sudah balik ke negeri. Pernahkah tidak, teringatkah Yang Berhormat Protection bahawa Yang Berhormat Protection ada mengatakan bahawa dalam tempoh beberapa bulan lagi akan menubuhkan sebuah kerajaan yang baru, dan beberapa orang ahli parlimen dari Barisan Nasional terpaksa dibawa terbang ke negara Jepun, ke Tokyo untuk melarikan diri daripada Yang Berhormat. Betul ke tidak? Yang Berhormat ini dia rabun dari segi pahaman politik. Kalau ikut kenyataannya, pada masa itu beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul tundi tidak percaya. Dia tak ada kena-mengena dengan lompat parti. Biar faham sedikit. Ya. Dan oleh kerana itu, Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan, mengizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya. Dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri. Dan oleh berhubung dengan itu, maka ahli parlimen itu ada di sini, ada pesawat khas bawa ahli parlimen untuk belajar pertanian dari Taiwan. Jadi biar kita tahu fakta dia. Ya? Tidak ada usul, tidak ada sogokan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak janji 40 menteri. Jadi oleh itu saya nak tegaskan, termasuk perkara yang terakhir, pengakuan bersumpah yang ditanda tangani dan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya. Bukan lompat parti. Tidak lompat parti. Mereka kekal dengan parti mereka. Saya tidak usulkan mereka lompat parti. Ramai ada di sini ni. Jangan tanya. Jadi bila tidak lompat, tapi saya nak tunjukkan. Cakap antara. Sebentar, saya bagi. Biar saya jawab dulu. Saya nak tunjukkan di sini, Tuan Yang di-Pertua, ya. Kedudukan dan integriti politik itu begitu parah sehingga pengakuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong pun boleh dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi ini tidak melibatkan pertukaran parti. Hanya pendirian mereka menyokong Paul Dickson sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Baguslah tu, terima kasih. Saya ucap terima kasih. Cuma soalnya saya nak sebut di sini, soal anti lompat parti ini, kita nak betulkan supaya
maruah politik negara ini dikembalikan. Ya, supaya seperti yang saya sebutkan tadi, kenyataan parah berlaku. Ya, kalau kita kaji yang banyak, kalau pengalaman awal dulu di India, kemudian Romania, Brazil, Itali. Dan kita sekarang kalau yang Muhammad kaji daripada Wikipedia, itu terus Malaysia tu naik di antara negara yang melahirkan ahli-ahli parlimen tidak berprinsip dan khianat dan boleh gadai prinsip mereka dan boleh dibeli kerana apa yang berlaku dalam langkah syaratan. Jadi, yang saya nak tekankan yang betul ialah masalah ini apa yang disebut existential problem dalam demokrasi. Dan apa yang dilakukan ikhtiar yang terbaru ini adalah percubaan menghindari perkara itu berterusan. Kerana kalau ini berlaku, dibenarkan, orang yang maha kaya atau maha berkuasa boleh menentukan corak kerajaan semata-mata kerana wang ringgit mereka ataupun kerana kuasa yang ada pada mereka dan janji politik yang tidak ada honor. Dan ini disebut dalam politik ini mesti ada honor in politics. Dan yang dibawa ini adalah percobaan. Dan saya nak tegaskan, Santubong ada jasa di dalam bidang ini, ya, kerana terus secara konsisten membantu. Tetapi saya nak tegaskan, dia tidak mudah. Tidak mudah kerana ramai yang tidak bersetujui. Dan orang-orang yang terlibat itu di antara yang mempersulitkan hal ini diluluskan. Yang terpaksa tangguh sekian lama dan mesyuarat sekian lama dan terpaksa ada beberapa provision kompromi sedikit hanya untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Jadi kalau tanya saya apa kita bersetuju sepenuhnya, kita tidak bersetuju sepenuhnya kerana dia tidak memenuhi prinsip integriti, mengelak daripada kemungkinan berlakunya anti lompat ini, lompat parti. Tetapi dalam keadaan yang sedia ada, kita anggap ini satu permulaan yang sangat baik. Ia satu percubaan untuk mengelak daripada tendensi ke arah authoritarianism di mana seorang yang berkuasa atau percubaan untuk membolok kekuasaan cara yang tipu hela. Permintaan Luan.